Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia sekat mana ni? Dan bahawasanya subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu dan yang memberi rezeki bagi sekalian makhluk dan yang mentadbirkan lagi memerintahkan pada sekalian makhluk betapa yang dikehendakinya. Tiada baginya di dalam kerajaannya yang membantahi dan tiada yang menolakkan. Memberi ia akan mereka yang dikehendaki. Lalu ni kita dok mengaji akidah salaf. Cara pengajian tauhid salaf, yang mana tempat kita belajar tauhid ahlu sunnah cara khalaf. Maka tidak kurang juga ada ulama yang mengarang tauhid cara salaf. Kita sebut dah tauhid salaf bukan tauhid tiga. Bukan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Tu tauhid wahabi, bukan tauhid salaf. Tauhid salaf yang kita mengaji ni, petikan ayat Quran gitu kita ambil. Kita percaya lagi sesungguhnya Tuhan yang menjadikan setiap sesuatu daripada tiada kepada ada, dengan tiada perlu kepada bahar. Kita nak buat sesuatu perlu kepada bahar. Kita nak buat kuih perlu kepada tepung. Kita nak buat kereta perlu kepada besi. Kita nak buat rumah perlu kepada kayu, seming, batu. Kita nak buat gapo perlu kepada bahan asas. Manakala Tuhan buat sesuatu supaya kodok dengan kita buat sesuatu, tidak. Tuhan daripada tiada kepada ada. Patu kita ni, kita bukan lagu tu. Saya tengok kita ni ada, kita lah ni ada melalui perantaraan ibu bapa kita. Kau kita daripada tak ada kepada pun ada dalam rumah kita dak. Kita keluar melalui cara standard biasa. Mari besar daripada kandungan perut besar. Lepas tu kita keluar. Seolah-olah kita nak buat kita ni perlu kepada ibu bapa kita.
Perlu benih ayah kita, perlu benih mak kita, capur-capur berok jadi kita, buat jadi air mani, nyawa, berok jadi budak besar-besar, tempoh dia maka keluar kita. Berarti Tuhan nak buat kita perlu perantara ibu bapa. Sebenarnya tidak. Bukan melalui perantara dia. Bukan melalui ibu bapa, bukan perlu kepada ibu bapa. Tuhan cipta daripada tiada kepada ada. Bukan. Cuma standardnya sahaja supaya kita tidak terlalu terkejut dengan kehebatan Allah, maka Tuhan buat sesuatu dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Tuhan buat, Tuhan tunjuk ke kudrat dia melalui sebab. Maka tu dipanggil hikmah. Tuhan tak buat direct kudrat dia kerana takut terkejut telajuk. Manusia ni berkembang biak melalui hikmahnya perantara ibu bapa. Kalau Tuhan nak buat hari ni, poh necak tu bik budak. Poh tu bik orang. Poh boleh tapi nampak telajuk Tuhan. Maka Tuhan buat sesuatu zahir ke kudrat dia dengan asbab, maka dipanggil hikmah. Tapi kadang-kadang Tuhan buat juga kudrat saja tanpa melalui asbab, maka jadilah karamah. Khamak, benda-benda yang mencari adat, mukjizat nabi-nabi, khamak para wali-wali, maka hak tu Tuhan zahirkan kudrat semata-mata tanpa asbab. Siti Maryam dapat mengandungkan Nabi Allah Isa tanpa perantara benih ayah. Boleh buat Tuhan. Tuhan nak tunjuk sekali-sekala kudrat dia tanpa asbab, maka tu jadilah karamah. Jadilah mukjizat kerana benda tidak melalui asbab. Tetapi kebiasaannya Tuhan mencipta melalui asbab supaya tidak terlalu zahir kudrat dia hingga menyebabkan manusia tidak boleh uruh alam ni. Kalau Tuhan nampak sangat Tuhan masuk capurnya, nampak sangat Tuhan zahirkan kudrat dia, manusia akan jadi pening. Terakhir sekali, pok kita ni kohor pupuh ni. Pok kita kena kembali biak pok kita ni. Tak tahu nak buat guano. Kau Tuhan buat daripada tak ada kepada ada, amo tak reti. Tetapi apabila manusia nak pok pupuh, nak manusia reti, nak mengembai biak ke generasi dia dengan cara berkahwin, dengan cari pasangan ibu dan ayah melahirkan anak. Apa? Manusia boleh uruh lagu tu. Kerana Tuhan zahirkan kudrat melalui asbab. Kalau semata-mata lagu tu sudah asbab kita tanam butir durian, maka tumbuhlah pokok durian. Bukan Tuhan buat pohon durian melalui butir durian. Tuhan buat belaka tetapi zahir di asbabnya. Kalau Tuhan tak buat asbab, manusia jadi pening. Nak menguruskan dunia sebab dia khalifah, tetapi nampak sangat Tuhan nak uruh. Nampak telajak maka manusia tengah tak boleh nak uruh. Tak cakap pekung nak tanam durian, butir durian pun tak jadi, tak tanam goni pun tak jadi, akhir sekali pekung selipar Jepun baru tumbuh butir durian. Tidak kau jadi pening manusia nak uruh dunia ni. Katanya manusia kepada Tuhan tidak ke suruh uruh dunia, tetapi nampak sangat demo nak uruh. Jadi Tuhan nak royak, nak suruh. Kadang-kadang manusia ni apabila Tuhan tunjuk dengan asbab, takut manusia jadi lupa ke dia pula. Tetapi lagu itulah indahnya, hebatnya perbuatan Tuhan, dilapik perbuatan dia dengan asbab supaya manusia guna akal, berfikir, cari asbab untuk buat sesuatu. Demo nak mengaji, kena belajar supaya lepas fardu ain. Ni duduk rumah, duduk atas kalbok, makan Maggi ketan, makan Maggi ramen, tiba-tiba lepas fardu ain, sedap lagu tu.
Maka orang tak tahu lagu mana nak lepas fardu ain. Orang pergi belajar biar lepas fardu ain. Tuhan zahir ke orang tu jadi pandai dengan sebab melalui perantara belajar asbab dia panggil. Sebenarnya Tuhan lah je buat. Tetapi Tuhan lapik sedikit perbuatan dia supaya manusia guna akal berfikir gapo dia nak urus hal ni. Kalau pokok nak mampu, ambil air jiru pokoknya. Oh, hidup pokok melalui asbabnya gitu. Supaya asbab-asbab ni supaya manusia boleh mengurus alam ini. Dia yang memberi rezeki. Rezeki ni ada dua, rezeki hissi dan rezeki maknawi. Rezeki hissi ni rezeki yang nampak kelih. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, itu rezeki hissi. Duit, harta, isteri, itu rezeki hissi. Rezeki maknawi, rezeki makrifat, rezeki iman, rezeki boleh buat taat, rezeki-rezeki itu. Rezeki sifat mahmudah, itu rezeki maknawi. Kadang-kadang orang diberi harta tapi tidak diberi rezeki hissi harta, tetapi tak beri rezeki maknawi sedekah. Ada orang Allah Ta'ala wi rezeki banyak kenderaan, banyak harta, banyak gapo hissi, tetapi Tuhan tak wi sifat bersyukur. Rezeki boleh bersyukur, maknawi dia tak boleh. Kadang-kadang Allah Ta'ala wi harta, bui kedudukan, bui pangkat, bui gapo, tetapi Tuhan tak bui alim, tak bui ilmu. Jadi orang tak cerdik, maka gunalah harta kepada benda yang tidak layaknya. Dan yang mentadbir, Tuhan yang menguruskan alam ni. Apabila kita tahu Tuhan ni maha mengetahui hebatnya, maka kita rasa puas hati dengan pentadbiran Allah. Jangan kita rasa tak puas hati dengan Tuhan tadbir. Kita naik satu kapal terbang yang ditadbirkan oleh seorang makhluk bernama pilot. Orang bawa kapal terbang, orang tak panggil driver. Driver kapal terbang boleh juga, tapi nampak kan orang panggil pilot. Pilot ni kita duduk atas kapal terbang, kita duduk buat makan nasi, gapo dia tidur selok. Demo tak bimbang kau kapal terbang ni siapa dia bawa. Cara apa dia bawanya pandai. Makhluk kita rasa tenang dah dengan pentadbiran pilot. Tetapi adakah kita duduk atas muka dunia ni rasa tak tenang dengan tadbir Allah? Tuhan urus hal ni. Tiba-tiba rasa tak tenang lagi, rasa kita nak menguruskan alam ini. Oh, beratlah. Tu jadi serabut tu. Apa kita nak jadi Tuhan? Orang lah ni dia nak jadi Tuhan, dia nak rasa, dia nak buat, dia berkeinginan apa yang dia nak semua mesti berlaku. Kalau tak berlaku dia tak puas hati. Apa dia tak puas hati? Sebab dia rasa apa yang ia ingin tak berlaku, maka dia jadi tak puas hati. Apa dia tak puas hati? Sedekah bukan dia mentadbir alat ini, Allah kan? Apa jadi kita seolah-olah nak mentadbir alam ni? Maka apabila nak jadi Tuhan tak jadi sama sekali. Kita makhluk yang ditadbir. Kena redha, duduk senyap, berusaha untuk kebaikan. Manusia lah ni mengejar dunia yang menipu dia. Apabila tak boleh dia menjadi kecewa, jadi gila kerana hamba dunia. Mengejar dunia sehingga dia kecewa dengan dunia, maka jadi gila, jadi tekanan, jadi serabut otak. Kalau kejar Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak pernah menyia-siakan hamba dia. Ramai lah ni hodok serabut perut, alasan tekanan kehidupan. Macam-macam lah. Kena rasa, kena sabar dengan tadbir Allah Ta'ala. Ada orang kata sedap lah demo kecek, tak kena ke demo, cutera kena ke demo. Kena ke demo, tak kena ke demo, suku pasar Tuhan suruh royak lagu tu.
Tuhan kata duk senyap sudah bawah tadbir aku. Siapa dia walam yarda bi qada'i, siapa dia tidak redha dengan qada ketentuan Tuhan. Wabtaghi rabban siwa'i, carilah Tuhan selain aku. Kalau you rasa tak puas hati dengan pentadbir aku, gi cari bumi hak mu boleh duduk, bukan bumi hak aku buat. Gi cari langit mu nak berteduh, langit hak bukan aku buat. Gilah. Mu nak buat gapo dia? Mu nak serabut, mu nak melawan aku, ikut gilah. Tetapi kalau mu nak duduk bawah bumi aku, duduk tupai berteduh bawah langit aku, maka tak boleh kena redha dengan qada aku. Mu kena. Kalau tidak, fabtaghi rabban siwa'i, cari Tuhan selain pada aku. Nak bisa sangat kan? Sebab tu kita kalau tidak rasa diri kita hamba, selagi itulah kita akan rasa memberontak. Selagi itulah kita rasa nak juga. Didik hati kita, pujuk hati kita yang kita ni makhluk Tuhan sahaja. Kita tidak ada makna pun di dalam dunia ini. Hebat sangat kau kita hingga boleh merubah dunia. Hebat kau perlu sangat kau ada kita ni. Kalau kita tak ada pun tidak perlu apa-apa pun. Rasalah pemberian nikmat Tuhan itu sebagai nikmat anugerah daripada Allah. Jangan nak mentadbir dunia. Orang lain ni jadi serabut, tekanan, macam-macam jenis penyakit. Kerana apa? Kerana dia lupa tugas dia sebagai seorang hamba. Bukan hamba, makhluk. Makhluk ni hina daripada hamba lagi. Hamba ni kita tuan dengan hamba. Hamba ni bukan tuan tu buat. Dia hamba ya, khidmat ya. Hak tu rasa berat dah. Tetapi kalau makhluk cuba tengok karipak kita buat. Kita ambil karipak, kita buat gaul tepung. Kita buat bulat. Senyap karipak tu tak kata gapo. Kita buat segi. Kita ronye-ronye pekung, senyap karipak tu tak kata gapo. Apa? Sebab dia sedar dia tu hanya makhluk bagi benda tu, bagi manusia tu. Kita lah ni dok rasa tak boleh buat lagu tu. Sebab tu jadi pening tu. Tuhan yang memerintah sekalian makhluk betapa yang dikehendaki, yakni menurut apa yang dikehendaki. Tiada baginya di dalam kerajaan, tak ada orang boleh membantahi dan tiada orang boleh menolak apa yang ia nak. Siapa dia berani bantah Tuhan? Siapa berani tolak kerajaan Tuhan? Setan pun tak berani nak lawan Tuhan. Setan ikut Tuhan. Lepas tu kita kata setan nak lawan Tuhan. Boleh lawan Tuhan? Setan. Bisa mana setan? Berani setan nak lawan Tuhan? Lawan apa dia maksud dia? Maksud dia tu setan pun bergerak di bawah tadbir Allah Ta'ala. Tak mampu nak bergerak. Tu akidah kita. Setan tak boleh lawan Tuhan. Lepas tu nampak tu. Nampak duk berlawan dengan Tuhan. Lawan sini menurut syariatnya kata, kalau perbuatan bercanggah dengan suruhan Tuhan, maka benda itu jadi lawan. Nama saja lawan. Lawan hakikat sungguh. Lawan Tuhan tak boleh. Macam kita tak semaya, seolah-olah nampak dari sudut syariat lawan Tuhan. Sebenarnya siapa dia yang menggerakkan tubuh kita? Allah. Siapa dia yang menyebabkan kita tidur? Allah. Siapa dia yang membuat kita tak semaya? Allah. Lepas tu bila masuk hamba lawannya dari sudut syariat. Syariat ada, maka nampaklah orang ni nampak macam lawan. Surah dia sahaja, hakikat tidak berlaku. Semua di bawah tadbir Allah. Walau satu debu pun tak boleh bergerak, tak boleh melawan, tak boleh gapo kalau Tuhan arah buat gapo-gapo. Tuhan kata bergerak, bergerak, tak bergerak, tak bergerak, tu menurut Tuhan berlaku. Memberi ia akan mereka makhluk itu yang dikehendakinya. Tuhan nak wi manusia kenyang, nak wi hebat, nak wi kuasa, nak wi ilmu, nak wi pangkat, nak wi kedudukan, nak wi macam-macam. Dan menegah ia akan mereka yang dikehendakinya. Dan Tuhan tak sibui kepada siapa dia, hak dia kehendak ikut dia lah. Tuhan nak tarik pangkat orang, Tuhan nak tarik daripada alim jadi bodoh, daripada kaya jadi miskin,
daripada ada pengaruh kepada tak ada pengaruh, daripada ada harta kepada tak ada harta, daripada berpangkat, Tuhan buat habis hilang pakat. Tuhan boleh buat apa saja kerana dia yang mentadbir alam ini. Dia bukan tadbir, dia yang mencipta dah pula. Nah, bukan sekadar takbir saja, dia yang mencipta segala. Dan diampunkan bagi mereka yang dikehendaki. Tuhan nak maaf kepada siapa-siapa dia, tak ada orang boleh protes. Tuhan nak maaf kepada siapa-siapa dia, kita tak boleh bunyi oh tak puas hati apa Tuhan maaf ke dia, oh kau hamba tak maaf, tak boleh nak protes. Mana boleh nak protes kerajaan Tuhan, ikut dia lah. Tetapi Tuhan berjanji di dalam Al-Quran, Tuhan ampun segala dosa kecuali orang itu mati dengan mensyirik ke Allah. Syirik maka Tuhan tak akan ampun. Itu perjanjian dia di dalam Al-Quran. Maka kita pun beriman lah kerana Al-Quran ni wajib kita beriman dengan apa yang berada di dalam Al-Quran. Maka lagu mana? Orang mensyirik ke Allah mati dengan lagu tu, maka Tuhan tidak ampun. Nah, kena belajar waktu bik syirik daripada diri kita. Syirik ni bukan sembah berhala, tu nampak sangat zaman ni tak ada dah orang-orang sembah berhala. Tapi menyembah siji, menyembah duit, menyembah pangkat. Ni. Kadang-kadang kita tak nampak benda ni syirik. Bergantung dengan selain daripada Allah, bergantung dengan duit, bergantung dengan goni, bergantung dengan goni. Hatta ulama kata bergantung dengan amalan pun boleh jadi syirik. Rasa dengan amalan dia inilah yang menyelamatkan dia. Rasa dengan kebaikan inilah yang menyebabkan dia masuk syurga. Syirik berlaku. Pas lagu mana? Tidak Tuhan suruh beramal. Ya, Tuhan suruh beramal tetapi tak suruh bergantung dengan amalan. Tuhan suruh semaya. Ya. Tuhan suruh selawat. Ya. Tuhan suruh berzikir. Ya. Tapi ada kodok dalam ayat Quran Tuhan suruh bergantung dengan benda-benda ni. Tuhan suruh buat sebanyak mungkin amalan. Ya, tapi Tuhan tak suruh bergantung dengan amalan. Bergantung tawakal kepada Allah, bergantung dengan Allah. Maka ada orang apabila buat ibadat bergantung dengan ibadat jadi syirik juga. Hak setara ibadat pun jadi syirik. Pas orang lain ni duduk kejar siji, duduk bergantung dengan siji. Syirik nampak sembah berhala saja. Hak tu hak berat. Syirik halus-halus ni hak kena cabut juga. Sebab itulah kena belajar apa makna syirik. Ambil PhD tak apa, tapi jangan bergantung dengan dia. Lagu tu. Dan diseksa akan mereka yang dikehendakinya. Tuhan nak seksa siapa dia pun boleh. Tetapi Tuhan royak dah orang buat maksiat aku seksa, orang buat taat aku beri nikmat. Terpulang pada dia, tu janji dia. Tapi kalau dia nak buat sebalik ikut dia lah, terpulang kepada dia, kita tak boleh nak kata lagu mana. Dia sudah lah apa jadi ada orang tak puas hati apa jadi lagu ni. Maka buatlah taat, mudah-mudahan Allah Taala sayang kepada kita. Kerana Tuhan kata aku sembunyikan sayangku di dalam taat. Janganlah buat maksiat kerana maksiat itu ada marah Tuhan. Kita takut dalam maksiat tu kena marah Tuhan. Nyanyolah kitanya. Tiada ditanyakan daripada barang ia perbuat dan mereka itu ditanya segala perbuatan mereka itu. Perbuatan Tuhan tak ada orang boleh nak tanya. Ikut dia nak buat gapo-gapo, dia nak buat syurga, dia nak buat neraka, dia nak buat siapa dia masuk syurga, masuk neraka. Jangan duk tanya. Jangan tanya ya Allah, apa? Tak boleh. Ikut dia lah kerana barang dia. Apabila barang dia adil belaka untuk tadbir kepada barang dia. Kita misalnya
Kita adalah ikutlah pitih kita, ikut kita nak buat gapo. Kita nak wi kat orang, kita tak sewi kat orang. Kita nak soyok kau pitih kita, ikut kita muka pitih kita. Tapi kalau pitih orang, kita ambil pitih orang, tak boleh zalim. Nah, ada satu Syekh Mu'tazilah berdebat dengan Syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila dia berdebat, maka dia nak kalah, dia kata, wahai Syekh, hamba ni sesak pun kerana Allah Ta'ala. Zalimlah Tuhannya. Kalau sesak itu, kayak Mu'tazilah kata, perbuatan jahat ni Tuhan makhluk sendiri buat. Makhluk baik tu, benda baik tu makhluk sendiri Tuhan buat. Maka dia kata, zalimlah Tuhan kalau lagu tu. Tuhan tak wi hidayah kepada hamba. Tuhan hidayah kepada demo saja menyebabkan hamba sesat. Maka Syekh Ahli Sunnah tu kata, dak. Zalim ni kalau Tuhan ambil hak demo. Hidayah ni hak demo ke hak Tuhan? Hak Tuhan. Jadi kalau Tuhan tak sewi bagi dia, zalim ke dak lah ni? Dak zalim. Jalalah tu. Buat apa kata Tuhan tak wi hidayah tu Tuhan zalim? Lainlah hidayah tu milik demo, maka Tuhan ambil. Zalim Tuhan akan jual lagu tu. Bapa ambil bagi hamba. Tapi hidayah tu milik Allah. Maka dia nak wi kepada siapa-siapa dia, tak boleh kita kata zalim. Ada yang kata lagu tu gak zalim. Tapi kita ada mulut, kita ada hati, kita ada perasaan, maka mintalah petunjuk dengan Tuhan. Allahumma hdina fi man hadait. Minta petunjuk dengan Tuhan. Dan bahawasanya Allah amat teguh di dalam perbuatannya, lagi adil pada hukumnya. Tuhan sangat teguh, sangat bijak, sangat hebat. Di dalam perbuatan dia lagi adil segala hukumnya dia. Tak ada adil lawan dia zalim. Tak ada istilah hukumnya Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu zalim. Perbuatan Tuhan semua adil belaka kerana perbuatan gapo ko tu milik dia. Tak ada orang dia tak pernah menzalimi hamba dia dengan cara ambil barang hamba dia, buat khianat barang hamba dia. Dah. Tapi barang dia ikut dia lah. Tak boleh kita kata orang nak buat kosong-kosong barang dia, ikut dia lah. Dia tak pernah buat zalim kat orang. Kerana zalim ni ambil barang orang, ambil hak orang dengan cara kasar, dengan cara tak betul, tu dipanggil zalim. Lepas tu bila masa dia ambil barang orang, sebab tu ayat Quran kata, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhan tak pernah menzalimi hambanya. Ada orang lagi nampak lagi Tuhan zalim. Napa zalim lagu mana bila masa Tuhan ambil bagi orang kau gapo dia nya? Tak mungkin, mustahil Tuhan melakukan kezaliman. Tiada tasawur tergambar daripadanya itu zalim. Tidak akan berlaku, mustahil berlaku zalim. Hak berlakunya semua keadilan belaka. Sebab tu orang masuk neraka merasa keadilan Allah. Orang masuk syurga merasa kelebihan Allah. Welong Tuhan, kalau mu ikut dengan keadilanmu tak layak aku masuk syurga. Tetapi dengan kelebihan kemurahanmu aku boleh masuk syurga. Ibadat ini pun aku boleh sembahyang, boleh puasa, semua daripadamu ya Allah. Orang masuk neraka rasa senyap, tak kata Tuhan zalim. Pada hamba jahat sungguh masuk neraka. Tuhan tak pernah khianat hamba. Tuhan tak pernah ambil daripada hamba sesuatu pun. Dan anyanyo. Tuhan tidak zalim, Tuhan tak buat nyanyo. Dan tiada wajib atasnya bagi seseorang hak pun. Tak ada istilah hak. Tuhan mesti tunai hak dia sebagai Tuhan bagi kita. Nak tunai hak saya sebagai hamba, Tuhan mesti tunai hak dia, kena cara ke hamba ikut dia.
Dia nak peracun kita dalam masa seminit pun ikut dia lah. Tuhan nak peracun, nak buat pulak, nak peracun pun buat pulak. Ikut dia lah. Tak ada istilah hak kita sebagai hamba. Belajar redha dengan Tuhan. Belajar jadi sabar. Belajar jadi tawakal. Belajar jadi redha. Latih supaya hati kita tenang. Dan jikalau bahawasanya Subhanahu wa ta'ala membinasakan segala makhluknya dalam sekejap mata, dalam sekelip mata saja Tuhan peracun. Kawan ni baru duduk tengah semaya, duduk ibadat, apa peracun dia? Tak boleh syurga hacur lebu habis dah gapo dia. Zalim kau dak. Orang duduk tengah naik semangat nak buat ibadat, duduk koya nak dapat syurga, tiba-tiba Tuhan peracun habis. Tak ada apa dah. Zalim kau dak? Tak zalim juga. Kalau peracun pun tak masuk dia zalim, apatah lagi kalau bubuh dalam neraka. Lagi-lagi lah tak nampak zalim. Kalau Tuhan peracun, ikut dia nak peracun, nak buat gapo dia ke? Tu tak zalim. Nescaya tiada ada dengan demikian itu, yakni perhancur-hancur ke hamba itu dalam sekelip mata itu. Anyanyo atas mereka, wak nyanyo kepada hamba dia tengah semangat ibadat, tiba-tiba hancur syurga, tiba-tiba hancur dia, tak ada rasa nikmat syurga. Weh, ikut dia. Dan tiada zalim, bukan Tuhan wak zalim bagi mereka itu, bagi hamba makhluk saat ni. Maka bahawasa mereka itu miliknya dan hambanya, milik Allah dan hambanya. Maka nak cari ketenangan satu sahaja, kenallah dirimu. Belajarlah ilmu mengenal diri. Apabila kamu kenal dirimu siapa, kamu akan diam di bawah tadbir Allah. Kalau mu tak tahu, maka selagi itulah jiwamu akan memberontak, tak puas hati dengan pentadbir Allah. Pas lagu mana? Usahalah, belajarlah, latihlah hati, pujuklah supaya hati kita redha dengan Tuhan. Dan harus baginya, boleh, harus maknanya bahawa mengerjakan di dalam miliknya barang yang dikehendakinya. Ikut dia lah. Barang milik dia yang nak buat gapo dia pun terpulang pada dia. Firman Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan diberi pahala, dan terjemah dia, tidak zalim Tuhan itu bagi hambanya. Dan diberi pahala hakik hambanya mengerja taat itu semata-mata kurnia dan kemurahannya. Bukan kata saya berhak untuk dapat pahala kerana saya yang buat ibadat. Saya berhak jangan duk kecek dengan Tuhan lagu tu, kurang ajar demo kecek dengan Tuhan berhak. Berhak gapo? Tangan siapa dia buat gerak, mata siapa dia buat gerak, tubuh boleh bangun tahajud siapa dia buat gerak, akalmu jadi baik, hatimu jadi orang berjuru siapa dia buat? Allah. Hak gapo dia? Berani kecek hak depan Allah. Maka tak ada hak pun kita nak tunai. Patu orang buat taat tu berhak dapat pahala. Tak, kemurahan, pemberian saja, kurnia daripada Tuhan. Tuhan nak beri dia syurga. Jangan buat kata rasa berhak kat kita ni. Hamba jadi baik ni, hamba berhak untuk dapat syurga. Berani kecek lagu tu dengan Tuhan. Tuhan beri belaka kita tiba-tiba berhak. Lainlah kalau kita usaha sungguh, milik tangan ni milik kita, mata milik kita, kita pun berusaha buat kebaikan, barulah kita kata saya berhak untuk dapat pahala, untuk dapat syurga sebab saya usaha. Ni semua itu milik Allah, tak ada istilah hak. Dan diseksakan mereka itu hamba atas maksiat itu hikmahnya dan adilnya. Hikmah ni kita sebut dah yakni asbabnya. Kudrat terzahir dengan asbab. Bapa masuk neraka, ke dia mau jahat ke? Asbab zahirnya masuk neraka kerana ada asbab buat jahat.
Tuhan tak akan masuk ke orang baik dalam neraka sekalipun benda itu boleh berlaku. Harus menurut akal kalau Tuhan nak masuk ke orang baik dalam neraka. Tetapi Tuhan sudah berjanji di dalam Al-Quran, kitab yang wajib kita beriman, kata apa? Tuhan kata orang jahat masuk neraka, orang baik masuk syurga. Bolah nak andai-andai lagu tu. Ke orang baik masuk neraka, ke tak usah anda lah muka Quran ayat gitu dah kata. Beriman dengan Quran sudahlah. Akal bolah berhenti lah akal nak andai-andai jadi suka jahat pula ke Tuhan. Nyanyolah kau orang buat taat. Jadi dok ketas macam tenang dengan Tuhan. Sebab tu kalau kita nak suruh tenang dalam buat taat, bergantung dengan Tuhan bukan dengan ibadat. Dan bahawasanya taat yakni menjunjung segala titahnya dan menjauhkan segala yang ditegahnya itu wajib atas segala hambanya dengan diwahyukan dia atas lidah anbiya-nya alaihi mussalatu wassalam. Apa yang berlaku, keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan, tu khijai dia, tugas kita sebagai hamba wajib buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Tuhan wi usaha dan ikhtiar, berusahalah jadi baik, tinggallah jadi jahat. Masalah syurga neraka gapo tu khijai Tuhan, jangan dok fikir khijai Tuhan, fikir khijai kita. Dan kita percaya dengan tiap kitab, wallahu a'lam.